Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu diucapkan kepada penonton setia Iris Wanita. Hari ini anda bersiaran bersama kami. Biasalah saya Azura Mokhtar dan juga rakan pengacara saya. Saya Ana Samsudin. Dan hari ini macam biasa kita mestilah rasa bersemangat sebab hari ini kita bawakan topik yang sangat-sangat berguna pada anda semua di mana topik ini kita boleh gunakan walaupun kita dah berkahwin ataupun belum. Topik hari ini adalah topik demokrasi rumah tangga. Demokrasi rumah tangga boleh ke tidak? Lalu kita dengar demokrasi dalam negara kita kan. Okey. Sebab pasal demokrasi negara kita kita semalam baru je Yana melangsungkan proses penamaan calon. So cuaca hari ni walaupun macam mendung-mendung, macam redup-redup, tapi masih panas. Maksudnya kita punya semangat tu. Sebab semangat nak memilih tampuk kepimpinan negara kita ni. Kalau kita fikir balik kan, demokrasi tak faham lah. Itu bagi wanita di luar sana. Tapi sebab dalam Iris Wanita ni tugas kita untuk mendidik para penonton di luar sana. Mungkin pada di luar sana banyak penonton yang tak faham demokrasi, tak faham. Jangan risau. Inilah tugas kita untuk memberitahu apakah maksud demokrasi. Lagi-lagi sebenarnya demokrasi ni bukan dalam politik saja. Kita boleh aplikasikan dalam kehidupan harian kita. Betul tu. Okey, tapi apa pun kita nak ingatkan sekali lagi, jangan lupa follow kami di media sosial kami iaitu di Instagram, Facebook dan juga TikTok Iris Wanita. Dan kepada anda yang mungkin nak memberi kata-kata semangat ke ataupun nak menyampaikan sebarang maklumat kepada kami, jangan lupa emailkan di iris.wanita@gmail.com. Okey, apa pun sekali lagi Ana, kita nak ingatkan kepada anda di luar sana, jangan lupa jalankan tanggungjawab anda mengundi pada 19 November 2022 nanti. Berbaki lebih kurang 2 minggu saja lagi kan? Dan kepada calon-calon kita diharapkan anda jalankan tanggungjawab anda. Boleh dah mula dah untuk berkempen, tetapi berkempenlah secara berhemah dan tepati segala janji dan manifesto anda. Itu adalah yang paling penting sekali. Wah. Tapi kita cerita sekarang ni kita nak cakaplah balik mengundi. Balik mengundi nanti, adakah kita pun gunakan demokrasi juga? Benda ni penting. Sebab tu kadang-kadang kita tak faham apa demokrasi. Tapi sebenarnya bukan kita yang akan bicarakan pasal ni. Kita ada tetamu yang cukup istimewa hari ini. 3 orang tetamu kita. Tapi kita tak nak kenalkan kepada anda lagi. Sebab sekejap lagi kita akan bawa masuk tetamu kita. Apa pun sebelum tu, apa kata kita saksikan parodi yang telah disediakan ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Dia boleh tidur pula sesiang hari ni. Bang? 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 Itu dia. Nampak tak demokrasi dalam rumah tangga ni?
Demokrasi ni sebenarnya kalau kita nak fahamilah bagi maksud yang senang, okey, saling menyokong antara satu sama lain. Lepas tu Kebersamaan tu. yes, lepas tu bebas untuk bersuara, Betul. untuk bagi tahu perasaan apa benda. Yelah, kan, suami dengan isteri tu kena sama-sama lah. Yes, bertoleransi, hormat menghormati kan. Yang penting tiada kuasa veto 100% di situ. Selalu kan macam suami kan, awak ambil air untuk saya. Awak buat ni. Awak buat ni. Awak ni. Saya. Wah, macam tu. Ada juga perempuan yang macam tu. Kalau yang jenis macam queen control ke, abang pergi jemur baju bang. Itu tak ada abang demokrasi masak nasi lah tu. bang. Tak ada demokrasi tak ada demokrasi lah tu. Kan. So kita nak bagi senang faham lah pada penonton-penonton luar. Tapi kita nak tanya pakar. Pakar lagi tahu pasal betul ke demokrasi ni boleh dimasukkan ke dalam Rumah tangga. Jadi inilah yang akan kita bincangkan hari ini. Dan seperti yang kita janjikan tadi, kita ada tetamu yang cukup istimewa hari ini. 3 orang ni. Maksudnya, 3 perempuan, 2 lelaki. Awak-awak dah nak cari geng kan? Jangan sabar. Sabar. Kena gunakan demokrasi di dalam ni. Jadi Kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Yana. Kita dah ada Tuan Muhammad Rizwan selaku pegawai psikologi UPM, dan di sebelahnya kita ada Kai dan juga Rosma, pasangan selebriti yang kita tahu. Idea. Yes. Kalau sebut Kai mesti ada Rosma. Kalau sebut Rosma mesti ada Kai. Kan? Sampai dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Apa khabar semua? Terima kasih. Alhamdulillah. Hari Masya ini. Allah. Thank you atas undangan. Okey, pagi ni jalan jam tak sampai Oh, ni? clear. Clear eh? Insya Allah Jalan clear. clear je. Alhamdulillah. Semua demokrasi. Jom perancangan yang sangat baik. Okey, saya nak tanya terus pada Tuan Muhammad. Okey. Nak tahu pasal demokrasi ni boleh ke dimasukkan dalam rumah tangga, dan apakah istilah sebenar demokrasi? Okey, baik. Sebelum jawab tu, pantun boleh? Boleh. Nampak demokrasi tu ada. Kita bagi. Okey, baik. Jika tidak kena bulan, masakan bintang terbit tinggi. Jika tidak kena Yana dan Zura, masakan kami berada di sini. Allah. Gitu. Tak pernah lagi kita tamu bagi kita kan? ni kan. Saya tu. Betul je, pakar psikologi rumah tangga. Betul. Okey, teruskan Okey, Cik baik. Rizwan. Teruskan. Okey, sebenarnya memang demokrasi ni memang dah ada sejak dulu lagi. So dalam Islam pun, dalam rumah tangga ni ada 5 perkara. Jadi kita akan ulas satu persatu lah kan. Dan sebenarnya dalam perkara yang pertama sekali, ramai yang bila tak berlaku ni, kenapa rumah tangga berantakan, konflik, rasis, sebab dia tak ada syura. Sedangkan syura tu adalah satu elemen dalam demokrasi. So nak dapatkan persetujuan, keputusan dibuat tu mesti ada syura. So Syura mesyuarat. Syura itu mesyuarat. Kan? So kebanyakan rumah tangga kadang-kadang tu bila ada masalah baru ada syura. Kan? Sedangkan syura ni digalakkan setiap malam, seminggu sekali. So kita membincang apakah hal-hal ekonomi, hal anak-anak, hal hati ke hati. So benda tu yang kalau kita selalu buat syura, insya-Allah rumah tangga harmoni. Satu lagi dari segi kalau dalam Islam tu mas'uliyah, itu kebertanggungjawaban. Maknanya hari ini ramai kes-kes yang saya terima, kadang-kadang suami, kadang-kadang isteri tidak bertanggungjawab sepenuhnya. So dia tak jaga perkara-perkara. Pertama sekali nafkah. Nafkah itu yang banyak ke laut lah. Okey, suami tak bertanggungjawab. Kadang-kadang hari ini ramai wanita yang lebih tanggungjawab itu. Jadi bila tak balance tu, itu yang bakal kapal tu jadi karam. Inilah dia, kadang-kadang kalau bila suami tu tak bagi nafkah dekat isteri yang banyak berkorban dan ini yang menyebabkan kadang-kadang isteri tu jadi macam naik sikit kan. Macam tu. Okey, kita nak tanya dekat Kai dengan Rosma. Saya difahamkan dah 14 tahun kan berkahwin, betul tak? Ya, Masya Allah. Satu tempoh yang agak panjang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana mengekalkan keharmonian dalam rumah tangga tu? Kita bagi Cik Kadu lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak pantun sikit. Boleh. Nak bantu juga. Simple je. Datang tadi semua datang ke sini semua jalan clear sekali lah. Okey, saya nak mulalah kali ni. Okey. Tu patutnya. Itu je. Okey, pada saya dia sebenarnya dalam rumah tangga ni kita perlukan sepakatan sangat penting. Kita ada kerjasama, tanggungjawab tu memang saya ada lah. Komunikasi pada saya cetakan utama. Komunikasi. Apa saja yang kita terlintas di hati, kita kecil hati,
itu macam gaduh-gaduh manja, rasa-rasa macam rajuk tu biasa. Tapi jangan berpanjangan. Saya cakap dia jangan lebih dari 1 hari. Nak terasa kita tahu. Okey, kadang-kadang kalau dia terasa, saya tahu dia tunjukkan perasaan dia terasa tu. Jadi kita faham, kita alert. Kita jangan buat 2 kali. Jadi kita jumpa dia tanpa terasa. Jadi dia perlu ada merajuk tersebut. Jadi komunikasi sangat penting. Bila kita ada duduk, kita tanya dia kenapa dia terasa. Macam saya pun sama juga. Kalau saya terasa, kita akan buat dulu macam kita tak beritahu tu direct. Kalau kita direct, dia akan tak nampak. Bila kita tak rasa senyap lah. Banyakkan lelaki kalau terasa dia akan senyap dia. Okey, bila kita senyap dia, dia tahu kenapa. Okey, baru kita cerita. Jadi komunikasi sangat penting. Bila tak ada komunikasi tu, dia akan jadi benda tu dia akan jadi jurang lah. Maksudnya kita akan jadi macam tegang dan juga berjauhan. Walaupun duduk dalam satu rumah. Itu yang saya tekan kat dia. Dan kita ada satu mesyuarat juga kadang-kadang. Wah. Selalu. Mesyuarat tu mesyuarat agung lah. Itu siapa yang paling cakap banyak? Siapa pengurusi majlis? Tak ada, sebenarnya macam Rosmah dengan Kai, sebab kita orang dah orang cakap amalkan sikap komunikasi itu daripada awal perkahwinan. Jadi maksudnya memang Rosmah dah terapkan dalam diri dan Kai sendiri pun dah terapkan dalam diri. Apa sahaja yang kita tak selesa dengan pasangan kita, mungkin kadang-kadang kita adalah manusia. Kadang-kadang kita bergurau dengan suami ataupun di depan keluarga, mungkin perkataan kita tu membuatkan dia terasa kita tak perasan. Jadi bila macam kita atau suami pun kalau kita terasa kita senyap kan. Jadi suami akan perasan atau kita pun akan perasan kenapa suami kita lain macam hari ni. Tak biasa macam biasanya kalau kita datang ke dia akan bercakap tapi tak ada, senyap je. Kalau kita tanya saya nak makan, senyap je. Nah, itu je sepatah. Kalau takkan dia akan bercakap berpatah-patah. Macam kenapa lain Tapi saya macam kadang kita try recall apa cakap tadi tapi kita tak tahu, dan saya akan macam bawa dia pergi bilik ke, biasanya kita akan bercakap secara berdua saja, bertanya, dan nanti baru dia beritahu saya tadi saya yang salah cakap macam ni, terasa. Saya cakap oh ya ke, Allah Akbar, saya minta maaf. Satu lagi dalam perkahwinan ni kena ada saling maaf-maafkan. Dan kalau kita salah, kita kena mengaku. Jangan kita salah tapi kita tetap juga nak tegakkan benang yang basah tu. Tak boleh. Sebabnya kalau kita buat macam tu, kita ibarat membuatkan pasangan kita makin lama pendam. So once dia meletus, lagi bahaya. Rasa tak puas hati tu bagi tahulah. Rasa macam kecil hati pun bagi tahu, jangan simpan dan pendam tu. Tapi paling penting bercakap dengan orang kata dalam keadaan yang relax, bukan tegang. Sebab kalau kita bercakap dalam keadaan yang tegang, dia akan memberikan impak yang tak baik pada ketika itu. Malam-malam waktu ni lah pillow talk lah kan. Yang terbaik sekali untuk kita berkomunikasi suami isteri. Okey, apa pun banyak lagi sebenarnya panas ni perbincangan kita, banyak lagi akan kita tanyakan kepada tetamu kita. Tapi apa pun sebelum tu kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di Aris Wanita. Terima kasih kerana setia bersama kami. Dan siapa yang dah terlepas, jangan lupa kita ada siaran ulangan. Kita ada petang ni pukul 4 petang di Best TV. Lepas tu kita ada malam di TV1 pukul 11 malam. 11 malam. Masih lagi kita bincangkan mengenai topik demokrasi rumah tangga. Dan sebelum kita rehat tadi, kita dah berbincang dan Tuan Rizwan dah ada kongsikan konsep demokrasi yang sebenar ada 2. Okey, yang pertama kebebasan dan keadilan. Tetapi dalam rumah tangga, tetapi dalam rumah tangga dalam Islam kita ada 5, dan Tuan Rizwan baru kongsikan kita 2 sahaja. Yang pertama adalah mesyuarat, yang kedua adalah tanggungjawab. Jadi boleh kongsikan lagi yang selebihnya. Okey, pada kami. Okey, baik. So terima kasih. Okey, baik. 3 lagi tu ada, pertama adalah keadilan. So itu penting. Dalam adil dalam Islam ni kadang dia bukanlah sama rata, tapi pada yang sepatutnya. Kan, kalau macam anak kalau kita nak bagi semua 2 pinggan, nak bagi kenyang, tak mungkin yang sulung tu lebih banyak makan yang besar. Jadi beri tanggungjawab sepatutnya. Beri ada yang sepatutnya. Okey, itu adalah lah. Yang kedua adalah sama rata, sawamah, sama rata. Jadi benda-benda macam dari segi perhatian, kita kena bagi sama rata. Kan, kadang-kadang tu mungkin isteri perlukan perhatian, mungkin pillow talk.
malam kan. So kadang-kadang dia perlukan perhatian. Kadang-kadang kita ni banyak masa sibuk kan, outstation cakap Rosma kan dan sebagainya. So ada masa yang kita rasa kita kena bagi keadilan tu kan, sama rata. Kita kena bincang. Itu dia balik pada syura. Syura ni menentukan semua sekali. Yang kelima ialah huriyah, makna kebebasan. Makna kebebasan ni kita janganlah kita keluarga ni kita jadi mahkamah. Semua benda tak kena, banyak SOP kan. Jadi ada benda yang kita kena seronok, kita nak seronok, kita kena cipta keseronokan tu, kena kreatif. Jadi contohnya ada yang kata tak boleh suami tak boleh tengok handphone, isteri tak tengok handphone. Jadi benda-benda itu satu ketetapan. So mana sumber dia kan? Kalau dalam Islam isteri tidak salah, tidak berusaha untuk melihat handphone suami kalau berlaku kecurigaan. Jadi itu dalam Islam. Jadi alangkah bagusnya kedua-duanya bebas, dia boleh tengok satu sama lain. Kan macam saya pun ada password tapi isteri tahu password. Tapi yang selalu hackers tu anak lah, anak yang dia hack. Dia lagi Bukan tahu nak tengok game. Pandailah tu orang main Expert dah game. dia. Kita tahu passwordnya. Lagi expert lah. So itulah 5 perkara tu. Yang pertama tadi keadilan dan sama rata, dan yang terakhir Ya, kebebasan. kebebasan. Okey Kai, lelaki ni sebenarnya memang macam tak terlepas lah daripada mempunyai sifat ego, tetapi kaum wanita pun ada juga sifat ego dia. Tapi bagi Kai sendiri, bagaimana Kai menurunkan perasaan ego dalam kebanyakannya dalam rumah tangga lah, dan dalam nak memujuk Rosma. Perempuan kan selalu merajuk. Tapi kadang lelaki ni bila dia ego tu dia macam macam mana Kai? Okey. Okey. Nak kata macam saya lah, pengalaman saya, yang Rosma dia bukannya kuat merajuk, dia jarang merajuk. Dia jarang merajuk lah. Limited edition ni? Dia jarang mengajuk, tetapi kalau sekali dia mengajuk, faham lah. Okey, alright. Tetapi kita dalam kahwinan ni dia ada fasa dia sebenarnya pada saya. Saya ada kajian juga fasa-fasa ni untuk kita punya perkahwinan lah. Dan makin lama kita kahwin, sensitif tu lagi tebal. Makin lama, bukan umur kan? Umur kita berusia kan? Sensitif lagi nampak. Sebab bila saya tengok dulu dia punya sensitif dia kurang sikit, tapi sekarang dia sensitif lebih. Maksudnya lagi segi dia punya terasa tu, dia punya kita nampak dia punya karakter dia berubah secara okey, kita nampak dari sini. Dulu dia agak susah je nak faham. Okey, sekarang dia nampak, dia clear. Jadi kat situ lebih mudah saya kat sini saya tahu kita tertinggi suara ke ataupun ada benda yang kita silap ke. Jadi saya minta maaf lah. Sebab saya tak boleh katakan lelaki memang kadang-kadang ada yang kita keras kepala, perempuan ada juga. Tapi dalam rumah tangga ni kita jadikan kita sebagai best friend. Jadi kita tak ada tempat kalau tak ada best friend, tak dapat nak bercerita, tak seronok. Jadi masing-masing nak berlaga tu jadi tak best. Jadi kena masing-masing kena turunkan ego dalam keadaan yang seeloknya lah. Sebab kalau kita nak balik rumah, ke dalam rumah ni kita nak rasa happy. Betul yang Tuan cakap tadi. Gembira tu kita yang buat. Kita yang create gembira tu dalam rumah tangga. Kita tak boleh harapkan pasangan kita. Okey, kadang-kadang pada kita perkara biasa, pada dia bukan perkara biasa. Okey, contoh pada saya terang dalam basuh pinggan tu adalah bukan perkara biasa dalam kehidupan saya dulu dekat sebab kami banyak lelaki, adik-adik lelaki, dan mak saya tak ajar pun basuh pinggan. Jadi nak basuh pinggan tak apa, Umi basuh. Jadi dalam rumah tangga dia terbiasa sebab semua basuh pinggan. Jadi kita kena ikut. Jadi perkara biasa untuk kita bukan perkara biasa untuk dia, dan perkara biasa untuk dia bukan perkara biasa untuk kita. Jadi kita kena alert, kena sama. Jadi kita kena ikut. Okey, dalam perubahan ke rumah tu kita kena balance kan. Saya ikutlah okey. Jadi aku kena basuh pinggan. Saya basuh pinggan. Jadi benda tu dia jadi normal lah. Jadi lama-lama kita jadi normal. Sama juga dia ada karakter yang saya dalam keluarga saya. Contoh apa yang contoh dekat birthday. Saya selalu celebrate. Family saya memang celebrate. Family dia tak celebrate. Jadi perbezaan. Jadi saya macam bila tak celebrate saya kecil hati. Kita rasa tak best, aku tak tahu daripada kecil Tak umur. celebrate ke tak ingat langsung? Tak. Maksudnya tak celebrate, tapi ada ucapan lah. Ucapan biasa tak celebrate. Saya daripada umur 1 tahun sampai umur dah 30 40 sebelum arwah saya meninggal, kita dah celebrate. Jadi bila arwah tak ada,
saya rasa lain macam lah. Jadi saya rasa dia dah tahu dah, dia faham. Okey, dia accelerate. Sama sebab bila saya buat kat dia, dia dah tahu dia ada impact balik kat situ. Dia Jadi akan buat masing-masing balik. dia akan jadi faham. Sebab dalam rumah tangga ni, walaupun kita dah kahwin 10 tahun ke 15 tahun, dia mesti ada benda yang baru kita akan belajar. Ya. Sentiasa ada benda yang baru terbelajar. Itu je lah. Okey, Rosmah sendirilah. Selalunya kalau perempuan ni, kita ni macam suka dimengertikan. Sebab nak sesuatu pun tak direct bagi tahu. Rosmah sendiri sebenarnya direct atau indirect person? Saya sebenarnya sebab saya susah juga nak minta dengan Kai ni. Memang betul kan saya susah minta kan? Memang saya seorang yang susah nak meminta sebab saya dah dibesarkan daripada kecil untuk buat apa sendiri. Maksudnya kita memang survive sendiri. Sebab daripada kecil saya memang mak ayah saya dah ajar macam tu. Jadi even dah kahwin tu kita dah terbawa. Kadang-kadang terbawa kan. Sampai kadang-kadang dia tanya saya, "Yang tak nak pergi salon ke? Sayang tak nak pergi sini ke?" Dia yang tanya saya. Saya macam nantilah pergi. Saya pula sendiri nanti. So kadang-kadang bila fikir balik, kadang-kadang saya terfikir juga, saya ni macam susah benar nak minta dengan suami. Kadang-kadang minta juga tapi benda yang Berkias-kias ke macam mana tu? tak, saya sebab saya macam saya Kita tulis dekat kertas ke? Letak kan dekat buku sejuk ke? macam Rasulullah semua suka minta tarik. So saya tak susah pun. Sekarang saya cakap dia kan, yang saya nak tertarik ni, dia akan buat. Macam tu je. Saya tak gini macam kadang-kadang saya duduk kan tiba-tiba tanya, "Ayah nak tertarik?" Kalau orang nak buat apa salahnya, saya minum je. Kalau tiba-tiba dia macam macam tak nak je, tak apa, dia tak buat, merajuk tak? Kadang-kadang macam macam dia seseorang dia tak nak ke buat tertarik hari ni. Itulah perempuan selalunya. Masalah tak konsisten lah tu. Macam mana tu? Demokrasi tu. Lepas tu bila macam dia tak buat kan, nanti pergi cakap dia, "Yang saya nak tertarik, saya beritahu direct lah." Sebab saya sejenis yang saya seorang yang direct. Apa-apa saya akan direct je. Cuma kita tak berkasar. Dulu saya seorang yang kasar. Kan banyak ubah saya menjadi seorang yang lembut sedikit. Sebab dulu saya memang seorang yang sangat lantang bercakap. Saya suka hati saya, taram je, langgar je tembok. So bila dah berkahwin, dah berumah tangga, dah menjadi isteri, jadi ibu, banyak benda saya belajar dalam rumah tangga untuk menjadi seorang isteri, untuk menjadi seorang ibu yang lebih baik. Alhamdulillah. Nak jadi anak lebih baik. Alhamdulillah. Jadi dengan dia banyak benda yang saya belajar. Sebab fasa-fasa perkahwinan tu ada, kalau orang tengok kita mungkin orang kata happynya dia. Kita tak adalah happy setiap masa. Ada masa kita akan orang kata sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. So ada masanya kita akan ada sedikit selisih faham. Tapi cara saya dengan Kai, kami selesaikan dengan cara berkomunikasi. Kami tak akan diam sebab saya tahu diam itu akan membuatkan perkara itu akan menjadi lebih panjang, dan biasanya kalau kita settlekan, kita akan settlekan berdua tanpa melibatkan orang lain. Sebab saya kalau dengan Kai pun saya tak akan buat apa-apa depan anak-anak sebab kita tak nak anak-anak kita nampak benda yang tak elok. Dan sekarang ni pun memang kita dah ajar daripada anak saya kecil sampai sekarang, buat apa-apa kalau salah mohon maaf, sentiasa ucap terima kasih. Terima kasih tu perkataan yang sangat simple tu. Betul. Tapi bila kita sentiasa ucapkan, contohlah even though dia buat saya tertarik pun saya cakap terima kasih, dia rasa macam gembira sebab dia dihargai. Even saya buat yang abang nak TO, saya buat TO, dia cakap terima kasih, Allah berbunga jiwa. Betul. Saya nak buat lagi. Ya, kalau tujak tu bagi. Perkataan terima kasih tu dia memberikan impact yang luar biasa buat kita. Rasa macam ya Allah, kecil je yang kita buat kat dia, tapi terima kasih tu buat kita rasa macam happynya. Macam tu. So anak-anak pun saya dah didik daripada sekarang, buat apa-apa kalau salah mohon maaf. Kalau orang bagi apa ke apa saja kita buat, ucapkan terima kasih. Appreciate. Itu dia. Tips dia. Sentiasa berkomunikasi. Kan? Okey, tapi kita ada satu bingkisan lagi. Kita ada soalan tapi kita nak teruskan ada Bingkisan dia. Jom kita saksikan. Kedudukan wanita masa kini adalah penyumbang kepada kemajuan negara, pembangunan institusi kekeluargaan dan pengukuhan masyarakat penyayang serta pembangunan setiap bidang ke arah kesejahteraan negara. Begitu juga wanita yang bernama Shalin Zulkifli yang telah mengharumkan nama negara, keluarga dan bangsa. Saya telah mula main bowling ketika umur saya 9 tahun. Ketika itu saya main aktif dalam sukan sekalian juga di sekolah. Sekolah Rendah Kebangsaan Datuk Abu Bakar II. Sekolah saya pun memang aktif bersukan, tapi sukan kami bola jaring. Ketika sekolah saya memang aktif dalam pelbagai jenis sukan,
bola jaring, bola baling, lontar peluru, catur, netball. Saya memang suka sukan. Cuma ketika umur saya 11 tahun, saya pilih untuk fokus kepada sukan bowling kerana sukan bowling ni bukan salah sukan yang saya boleh menyelah di peringkat antarabangsa dan menjadi world champion. Dapat dorongan daripada arwah ayah saya dan juga ibu saya memang banyak mendorong saya ketika saya muda. Dari bola pertama saya baling sampai sekarang. Dan selepas berkahwin, suami saya dia pun juga bekas pemain kebangsaan team bowling, ex-teammate saya juga. Setelah 3 dekad menyertai sukan bowling, beliau telah memiliki 90 pingat sepanjang kerjaya beliau mewakili negara. Alhamdulillah banyak juga kejayaan saya selama 30 tahun mewakili negara. Saya telah berjaya menangi, tak silap saya 90 pingat secara keseluruhan untuk negara dari zaman remaja hingga ke senior. Kejayaan saya semua membawa kenangan manis sebab dia berbeza. Top 3, nombor 1 ketika saya menang World Champion Masters di England, kerana tu bukan breakthrough saya lah ketika daripada junior ke senior, kerana saya telah menang tanding dengan lelaki secara scratch, tak ada handicap, dan saya bukan pemenang wanita pertama bagi kejohanan tu. Kedua, saya membaca ikrar di Commonwealth Games 98 sebab tu bukan kali pertama atlet bowling dan sukan bowling dipertandingkan di sukan Commonwealth, dan atlet bowling telah terpilih untuk menjadi pembaca ikrar. Dan ketika saya menang pingat emas di acara Masters di Sukan C 2017 di Kuala Lumpur, kerana saya dapat menang di depan semua peminat sukan bowling tanah air, rakan-rakan saya, keluarga saya, dan itu memang merupakan pingat emas yang paling susah, antara paling susah saya menang. Setiap individu pasti akan mengalami tempoh sukar, tidak terkecuali pemain bowling nombor 1 negara ini. Sebagai seorang atlet memang you akan melalui bukan atlet je, kalau you manusia pun you dalam hidup ni memang ada turun naik. So macam saya last few years saya bertanding, saya injured. Even masa saya menang di team gold di Sukan C 2015, Sukan C 2017, saya actually injured, tapi saya masih dapat mempamerkan prestasi yang baik, alhamdulillah, kerana melalui sokongan Sains Sukan di ISN, saya dapat bertanding di tahap yang maksima selama, contohnya di Sukan C 2017, selama 7 hari tu saya dapat pamerkan prestasi 120%, yang sebenarnya sukar untuk saya buat sebelum ni. Setiap benda yang datang tu you kena hadap dengan you kena cekal hati, you kena ada jati diri, dan you kena tahu yang kenapa niat you bertanding untuk negara kan. Because bila pergi ke kejohanan yang besar, kita orang tak ada bawa reserve, so nak tak nak pun memang kena bertanding. So sama ada you suka tak suka, you kena tahan dan kena berjuang jugalah. Selain beliau merupakan pemain bowling negara, sebelum ini beliau juga merupakan jurulatih yang bertauliah dalam bidang yang diceburi. Beliau juga berpesan sesuatu kejayaan tidak akan hadir dalam masa yang singkat. Kita kena cek niat kita lah, niat kenapa kita buat tu, sama ada kita memang nak jadi atlet kebangsaan lah yang berjaya. Memang banyak you akan lalui asam garam dari you bermula sampai ke bila you dah naik ke peringkat yang tertinggi. So you memang kena niat yang betul, niat kerana nak menang untuk negara, nak naikkan nama negara. Moto peribadi saya selama ni ialah believe in yourself even when others don't. Percaya pada kebolehan diri sendiri walaupun tak ada orang lain akan percaya pada kebolehan you, sebab hanya you sahaja yang akan tahu tahap kebolehan you, sama ada you boleh pergi atau tak. Orang luar mungkin akan tengok dari segi satu aspek, tapi dari segi dalaman you sahaja yang boleh tentukan hala tuju
you, sama ada dalam sukan ataupun dalam hidup dan sebagainya. Dia Shalin Zulkifli. Kembali lagi dalam Iris Wanita. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Okey, baiklah, kita nak sambung topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu demokrasi dalam rumah tangga. Cik Rizwan, okey, selalunya lah kalau macam berlakunya perselisihan faham dan kita dah biasa hidup dalam keadaan yang macam tu, dan dalam rumah tangga tu memang tak ada demokrasi. Tetapi bila dah berlakunya mungkin satu kesilapan lah untuk mereka ini, adakah terlambat untuk memulakan semula demokrasi dalam sesebuah rumah tangga tu? Okey, baik. Okey, sebenarnya tak ada istilah lambat. Kadang-kadang ada perkahwinan yang bermula ketika 10 tahun perkahwinan baru di start over. Maknanya start baru, permulaan fasa baru. Jadi mungkin 10 tahun tu yang ke belakang tu satu kesilapan. Banyak berlaku try and error dan sebagainya. So tak ada yang dikatakan lambat, asalkan kita nak belajar dan kita start. Sebab tu kita kena siasa upgrade, kedua-dua pasangan kena upgrade dan juga kena tambah ilmu. Sebab kita belajar ilmu hanya perkahwinan je. Kan, itu pun satu hari. Jadi setelah kita mengharungi itu, kita tak cukup ilmu. Macam tak cukup power, kan. Kita perjalanan sampai akhir hayat perkahwinan. Tapi bekalan yang ada tu tidak cukup. Jadi sebab tu kita galakkan bahawa ikutilah apa-apa kursus, kan. Sekarang online ramai. Kan, banyak sangat ilmu-ilmu yang ada, kan. Saya pun sebab tu saya berkongsi kat media sosial. Sebab rasa banyak kebincangan yang berlaku. So hari ni banyak berlaku apabila isteri kita tengok pada awal perkahwinan banyak bercakap. Memang psikologinya jumlah kata wanita ni memang 27,000 sehari. 27,000. Mungkin Rosma pun kuota tak habis lagi. Ena pun sama kan, ada 12,000 lagi. Jadi tapi lelaki kebanyakannya 8,000 ke 10,000. Sebab tu memang sebenarnya bagus sebab kita kena banyak mendengar. 27,000 untuk wanita. Untuk wanita, 10,000 untuk lebih lelaki. Lebih 17,000. Jadi bila banyak bercakap, kan, dia bebel, dia meluahkan, itu satu benda yang bagus sebenarnya. Kita nak proses nak faham. Sebab perkahwinan dia ada 3 fasa. 10 tahun pertama, kan, bila lulus dia akan pergi fasa kedua. Fasa kedua tu yang sebenarnya yang banyak saya hadapi, kepincangan. Kita ingat dah lepas dah. Ini proses baru nak memahami, kan, perbezaan, kata padan tak padan, personality. Fasa kedua tu adalah kestabilan. Kestabilan tu. Kalau lepas tu, ini saya jumpa fasa kedua ni dalam 11 tahun hingga ke 19 tahun. So inilah berlaku kepincangan, kecurangan, lepas tu perceraian. Dan bila sampai tahap yang fasa ketiga tu, ada juga tapi segelintir sahaja perceraian warga emas. Tapi kat sini juga berlaku tawar hati, memendam rasa, kesunyian, kan. Jadi kita nak, sebab tu kita nak harungi 3 fasa ni. Jadi kita kena ada ilmu. Jadi bila banyak bercakap tu bagus. Sebab tu kena ada syura supaya dia akan habiskan kuota tu. Kan? Sebab kita takut hari ni bila yang banyak bercakap, isteri tiba kurang bercakap, dia mula memendam. Ini banyak isu-isu tawar hati. So bila tahu hati, tiba adalah orang-orang lain yang contohnya dia tak ada tempat untuk bercerita, kan, suami terlalu sibuk atau suami tak peduli, banyak dekat media sosial sekarang ni. Jadi terjadilah keluahan di pejabat. Itu yang berlaku kecurangan, kan. Jadi benda macam ni sebenarnya ramai yang tak tahu dan akhirnya tak benda ni tak sengaja berlaku, kan. Bila dah terjadinya, so adakah perlu meneruskan perceraian? Tidak. Ramai ingat itulah jalan terakhir. Sebenarnya dalam surah An-Nisa pun ayat 128 pun, so kena berdamai dengan ihsan. Tuhan kata, so cari jalan dulu. Jangan pergi 130 surah An-Nisa berpisah dengan baik. Kan, walaupun benda tu boleh, tapi ada jalan. Pilihlah jalan. Ini yang kita kena cari ilmu tu. Di sinilah peranan-peranan kita kaunselor untuk mendengar, dan sebenarnya dalam mendengar ni banyak kisah. Kadang-kadang dekat pejabat baru keluar kisah semua ni, sedangkan suami tak tahu. Dan isteri pun tak tahu. Oh, macam ni. Kan, isu-isu yang dipendam, kan. Masalah hubungan dan kelamin tak cerita.
Kan? So dekat pejabat agama bercerita, kat mahkamah bercerita. Kan? Dalam sesi kaunseling baru suami terkejut, saya tak tahu sama ni. Kan? Jadi benda-benda macam ni sebab tu yang kurangnya komunikasi macam Khai cakap. Jadi baguslah kan. Cuma kita kena kawal kan, pengurusi mesyuarat tu suami. Pengurusi ni mesti suami. Itulah soalan saya tadi. Siapa jadi pengurusi sepatutnya? Kan? Oh, Suami. Supaya tadi kan Kai cakap supaya tak panjang. Sebab kita khalifah kan, kita kena pegang timekeeper. Sebab suami ramai yang tak berminat untuk berbincang sebab jadi panjang. Benda sikit jadi keluar habis semua sampai 3-4 pagi. Sebab tu kita kena selesaikan. So ada cara kan? Ada contoh tak ayat macam mana kita nak memulakan majlis tu, mengurusi dalam ahli keluarga? Manalah tahu suami tak tahu nak bercakap, isteri tak tahu nak bercakap, dia orang rasa gelak tengok, rasa gelak. Ni kelakar lah kita nak mengurusi majlis macam tu. Ada tak cara macam mana? Dia sebenarnya contoh. Okey, isu-isu apa isu yang berlaku kan? Mungkin 2-3. Okey, 2-3 tu memang suami kena ada kemahiran untuk capture mana punca dia. Boleh tak malam ni kita bincang satu lagi daripada 3 ni. Kita kena cakap dulu malam kita ni. bincang satu dulu. Besok malam kita bincang perkara kedua, ketiga. Kan? So bila isteri ni dia suka nak cerita semua. Di mana rentetan kronologi tu macam mana boleh terjadi, macam mana dia sakit hati. Jadi sekarang ni kita kena cut. Okey, sekarang apa yang nak? Apa yang abang boleh berubah? So kita kepada sebenarnya kita nak apa yang kita ending tu kita nak apa? Itu sebenarnya yang kita perlu ditingkatkan, bukan cerita tu. Cerita tu dalam cerita tu dia jadi macam ungkit dan akan menyakitkan hati pasangan. Sebab benda tu dah berlaku. Berapa lama time kalau kita nak bermesyuarat selalunya? Cantiknya jangan lebih sampai 2 jam lah. 1 jam just nice. Sebab masing-masing nak kerja kan. Okey, kita nak sentuh sikitlah tentang keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga ni selalunya taklah tertumpu kepada pukul ataupun boleh menyebabkan luka dan sebagainya. Tapi ia juga melibatkan emosi. Dan bagi Kai sendiri, pada pandangan Kai, bagaimana untuk orang kata nak menyedapkan, nak bagi emosi Rosmah sentiasa dalam keadaan yang baik? Okey, pada saya, kita ni laki, suami atau isteri dia ada tabung masing-masing. Kita kena penuhkan tabung tabung masing-masing setiap hari. Tabung happiness lah. Jadi kita tahu apa yang dia suka, kita penuhkan tabung dia. Oh, buat dulu. Awal pagi tu buat dulu. Dia tahu apa kita suka. Kita kena kenal hati. Betul ya Tuan cakap. Kita sebenarnya kita ni rajin juga masuk seminar, rajin masuk kelas. Sebelum ni lah. Masuk kat situ je kita banyak belajar tau. Okey, guna tabung ni, kena buat macam ni. Kita kena isi ada apa suka, apa yang suka. Kadang-kadang kita kat rumah ada benda. Kadang-kadang kita kat rumah kita susah nak buat juga. Kita pun faham kita nak belajar kan. Tapi bila kita masuk kelas, kita dipaksa buat. Jadi benda tu bila kita balik rumah, benda tu dia jadi ahli, dia habis biasa. Jadi kita kena buat. Kat situ kita belajar. Okey, dia tak suka aku ni, dia suka aku ni. Jadi kita dah tahu dah kat situ. Jadi bila kat rumah tu kita tahu dah apa yang dia perlukan, tabung apa dia penuh, tabung kita apa yang kita penuh. Okey, contoh saya cakap tadi lah, kalau dia suka minum air teh-tarik kan. Kalau saya buatkan dia penuhlah tabung dia. Jadi selalunya perempuan suka dipuji, kita pujilah dia. Penuhlah tabung dia. Tapi bila bukan hari-hari, hari macam paksa pula kan. Ada waktu-waktu yang tertentu. Benda tu kena ikut daripada hati, ikhlas keluar. Kalau benda tu sekali buat-buat dia tak jadi kan. Dia ikut dalam hati. Cakap penuhlah tabung dia, sama juga macam dia. Jadi itu yang saya belajar dan saya praktikkan. Bukan kita paksa, dan memang kita jujurlah pada hati kita. InsyaAllah benda tu dia akan berbalik-balik pada kita juga. Dan satu lagi, kita ada fasa yang Tuan cakap juga, ada level-level kita lah kita belajar. Dan pada saya cakap dia, apa masalah kita selesai sendiri, jangan campur orang luar. Itu je. Kalau campur orang luar, dia jadi lain. Sebab orang luar dia tak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Walaupun mak bapak sekalipun. Apa berbincang berdua. Walaupun mak bapak juga, dia tak tahu apa terjadi kita. Kalau mak bapak kita cerita pun, dia tahu pasal luaran je. Dalam dia tak tahu. Kita yang menghadapi, bukan dia. Hanya kita je yang tahu pasangan kita tu macam mana kan. Sebab kita yang hidup dengan dia. Ibu bapa tu hanya beberapa tahun waktu nak proses membesarkan anak tu. Jangan ada masuk campur orang lain. Biar keluarga tu mesyuarat tu diorang je yang baik, kita nak berehat seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Iris Wanita.
Alhamdulillah. Terima kasih kerana setia bersama kami. Dan kami nak tanya ni terus pada Rosma. Rosma, dengan kata Rosma ni seorang yang tegas. Kan? Jadi kita nak tahu Rosma, susah ke nak aplikasikan? Banyak kecabaran bila kita nak berdemokrasi dalam rumah tangga? Cabaran pada awal permulaan kahwin tu banyaklah sebenarnya sebab nak menyesuaikan diri apa semua. Itu first tu memang agak macam sukar jugalah buat saya dengan Kai, tapi bila dalam kelamaan kita terapkan dalam perhubungan, alhamdulillah dia menjadi lebih mudah dan ringkas. Maksudnya sebab saya dengan Kai ni kita orang daripada berkawan baik kan. Jadi kalau gaduh lama-lama tak best. So apa tips yang paling terbesar sekali yang boleh kongsikan pada penonton? Pada saya yang paling penting memang komunikasi. Pertama sekali mesti komunikasi. Tapi kalau kita garang-garang tu macam mana? Dia garang itu normal. Kalau kita sebagai macam saya, mak yang tegas, okey, memang saya tegas dengan anak-anak saya. Tapi macam Kai tak. So kita ada balance dekat situ. So seorang ada tegas, seorangnya tidak. Jadi bila tak tegas, at least anak tu rasa tak terasa macam tense kan dengan mak ayah dia orang. Walaupun saya tegas, tapi kalau katakan ada masa kalau saya mungkin terkasar, mungkin terlepas marah dengan anak tersangat kuat, saya akan mohon maaf dengan anak saya. Sebabnya saya tahu saya tak patut buat macam tu. Sebab benda tu membuatkan dia macam terasa macam mami ni kenapa marah teruk sangat, macam benci sangat dengan dia. So saya tak nak anak saya rasa macam tu. Kalau macam Kai pula macam mana? Masa mula-mula sekali nak aplikasikan cabaran dia macam mana? Anak. Kalau anak memang saya kalah. Saya kalah. Saya kalah. So tips dia macam mana kan untuk orang kalah ni? Orang saya lemah, orang yang kalau anak saya dekat saya, dia panggil saya, "Altan mami, adik dia sejak dulu." Jadi Mami je sebut nama mami. Sebab kalau anak-anak dia kalau nak minta kan dia, mami dia no. Kalau dengan saya cakap mula-mula cakap mami say no. Kita dia pujuk dia, "Daddy please, daddy." Okey. Tapi kena ada tanda hayat kan. Kalau kes macam ni, macam mana tu tuan? Okey, baik. Sebenarnya psikologi kita nak membimbing. Ini cerita pasal anak. Sebab ada dua peranan ni. Sebenarnya Rosma tak cerita peranan sebagai isteri. Kan? Ini peranan sebagai ibu dan ayah. Okay, sebenarnya kalau dalam bimbingan pun anak ada hukuman, ada reward. Kadang anak jadi dia tak boleh lepas, dia tantrum. Jadi peranan Kai yang tu memang sebenarnya bagus. Jadi pendamai. Seorang terima hukuman, dia ada pendamai. So, dia kena ada dua karakter yang kuat, ibu dan bapa. Kalau tidak memang rumah ibarat neraka lah. Jadi anak tak tahu kat sekolah tak happy, kat rumah pun tak happy. Anak, ibu dan ayah bergaduh. Jadi kena ada dua-dua tu. Ada masa kita jadi memang fun. Yes. Kan? So itulah kata win-win situation. Give and take tu penting lah dalam rumah tangga kan. Kalau suaminya garang, isterinya kena lembut sikit supaya anak-anak ni tak menjadi mangsa keadaan. Okey, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, tapi sedikit saja masa lagi kita nak tanya dekat Cik Rizwan pesanan untuk mereka supaya rumah tangga sentiasa aman harmoni. Okey, baik. Saya ringkaskan dalam bentuk pantun lah. Okey. Pantun. Okey, baik. So dari Mekah pergi ke Madinah, hijrah Rasul melakar sejarah. Agama dijaga, keluarga barakah, suami khalifah, isteri solehah. Amin. Itu dia, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah Hadis Wanita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Kita terasa macam cepat sangat masa berlalu hari tak ini. Cukup lagi. Kita ucapkan terima kasih pada Kai, Tamu kita Kai dan Rosma dan juga Encik Rizwan. Jadi kepada anda, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kerana menonton kami di Iris Wanita. Jangan lupa minggu hadapan kita akan bersiaran di waktu yang sama. Saya Azura Mokhtar dan rakan saya Naz Samsudin. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.